Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifara Elina binti Nur Nasran, A171689. Hari ini saya akan membentangkan tentang laporan prestasi perniagaan bagi Tim Wonder. Untuk latar belakang perniagaan, nama perniagaan kami adalah Wonder dan produk kami adalah produk makanan ringan atau kudapan, iaitu Cookies Crime Bites. Untuk misi perniagaan kami pula ialah kami menyediakan dan membekal makanan kudapan dengan harga yang berpatutan dan sesuai dengan citarasa masyarakat setempat. Yang kedua, kami ingin menjadikan Cookies Crime Bites satu-satunya biskut atau kudapan yang setara dengan jenama-jenama besar yang terkenal. Yang ketiga adalah kami ingin membina hubungan rapat dengan pelanggan di media sosial untuk memperkukuhkan lagi kedudukan perniagaan. Dan yang keempat, kami ingin mempromosikan Cookies Crime Bites ini setara dengan jenama-jenama besar kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Dan akhir sekali, misi perniagaan kami adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi memperkukuhkan lagi perniagaan kami. Untuk deskripsi keluaran atau perkhidmatan kami, Tim Wonder menyediakan dan membekal makanan ringan ataupun kudapan berupa biskut. Dan biskut ini terkenal dengan namanya iaitu Cookies Crime Bites. Biskut ini diselaputi oleh coklat cair yang dituang ke dalam bekas yang berisi biskut. Kami mengambil produk ini daripada pembekal di Kuala Lumpur. Dan produk ini dijual secara atas talian dan juga jualan secara setempat. Kami menyediakan perkhidmatan penghantaran secara cash on delivery di beberapa negeri seperti Kelantan, Kuala Lumpur dan juga Pahang. Bagi pelanggan yang berada di kawasan yang tidak disediakan perkhidmatan cash on delivery, kami juga menyediakan perkhidmatan penghantaran secara pos ke seluruh Malaysia. Kami juga menggunakan platform Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan produk kami dan berhubung dengan pelanggan. Alih kepada proses jualan perniagaan, berdasarkan carta alih yang dipaparkan, proses jualan produk yang dilakukan oleh perniagaan terbahagi pada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, ejen akan mengambil stok daripada stokis mengikut kuantiti yang dikehendaki oleh ejen. Produk daripada stokis tersebut akan dihantar melalui pos untuk sampai kepada ejen. Peringkat kedua pula adalah peringkat ejen. Sebaik sahaja stok tiba ke tangan ejen, ejen akan mengira stok yang ada. Ini bertujuan untuk mencatatkan jangkaan jualan dan membuat keputusan peletakan harga jualan bagi memperolehi untung sebagai ejen. Setelah selesai merekodkan stok yang ada, ejen akan mula membuat promosi kepada pelanggan. Promosi yang dilakukan adalah dengan membuat pengiklanan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Aktiviti promosi tersebut dilakukan oleh ejen hanya menggunakan media atas talian sahaja, memandangkan perniagaan tidak mempunyai kedai sendiri. Dalam konteks aktiviti mempromosi produk, ejen akan mula membuat update dalam sosial media yang telah dinyatakan seperti tadi bagi menarik minat sasaran pelanggan, iaitu golongan dewasa dan golongan pelajar. Kebiasaannya, aktiviti promosi di media sosial ini akan dilakukan pada setiap pagi atau waktu kemuncak. Proses yang terakhir adalah proses pada peringkat pelanggan. Sekiranya pelanggan bersetuju dengan produk yang ditawarkan, pelanggan perlulah menyatakan kuantiti yang dikehendaki serta memberitahu sama ada penghantaran melalui pos atau COD. Bayaran penghantaran pos akan dikenakan sebanyak RM7, manakala bayaran untuk COD adalah sebanyak RM4 ke mana-mana kawasan yang berada sekurang-kurangnya 5 km sahaja. Seterusnya, pelanggan perlulah melakukan pembayaran secara atas talian, banking transfer mengikut kuantiti produk yang ingin dibeli serta caj penghantaran melalui pos. Dalam pada itu, penghantaran melalui COD pula, pelanggan akan berjumpa sendiri dengan ejen bagi mendapatkan produk yang telah ditumpah. Kemudian bayaran adalah secara tunai, termasuklah caj penghantaran secara COD. Seterusnya kita beralih kepada laporan kewangan perniagaan. Yang pertama, laporan kos perniagaan, di mana kos-kos utama operasi adalah melibatkan yuran pendaftaran sebagai ejen yang berjumlah sebanyak RM30. Dalam jadual ke-20 memaparkan kos produk,
bagi menghasilkan cookies Crime Bites. Kos yang pertama adalah kos belian barang niaga. Harga seunit belian ini adalah sebanyak RM18 dan kuantiti yang dibeli adalah 30 bekas dan jumlahnya adalah RM540. Kos produk yang kedua adalah kos penghantaran melalui COD. Penghantaran melalui COD untuk satu bekas adalah RM4, manakala kuantiti yang dihantar melalui COD adalah sebanyak 20 bekas dan jumlahnya adalah RM80. Kos penghantaran melalui pos pula di-charge sebanyak RM7 untuk setiap produk dan kuantiti yang dihantar melalui pos adalah sebanyak 10 bekas dan jumlahnya RM70. Kos yang keempat adalah kos belanja am. Belanja am yang digunakan oleh perniagaan dalam menghantar cookies Crime Bites kepada pelanggan adalah seperti plastik ataupun wrapping bubble yang digunakan untuk membungkus produk agar selamat sebelum sampai ke tangan pelanggan. Charge-nya adalah RM10 untuk satu unit dan jumlahnya adalah RM10. Minyak kereta untuk 1 liter adalah RM1.56 dan kuantiti sebanyak 5 km, jumlahnya adalah RM7.80. Jumlah keseluruhan bagi kos produk adalah sebanyak RM707.80. Seterusnya, keputusan peletakan harga bagi cookies Crime Bites. Satu bekas akan dikenakan sebanyak RM28. Jika pelanggan membeli 3 bekas, pelanggan akan dikenakan diskaun RM5. Dan yang terakhir sekali adalah penyata kewangan. Penyata kewangan yang pertama, butiran yang pertama adalah jualan sebanyak RM840 akan ditolak dengan kos jualan, iaitu belian barang niaga di mana 30 unit akan didarab dengan RM18 sebanyak 500. Jumlahnya adalah RM540. Maka jualan tolak dengan kos jualan tadi akan mendapat untung kasar sebanyak RM300. Untung kasar akan ditolak dengan belanja yang dilakukan oleh perniagaan, iaitu belanja am RM10, kos penghantaran COD RM80, kos penghantaran pos RM70 dan minyak kereta RM7.80. Jumlah belanja adalah sebanyak RM167.20. 80 sen. 300 tadi akan ditolak dengan belanja, maka untung bersih adalah sebanyak RM132.20. Bagi analisis titik pulang modal untuk kos tetap kita ialah yuran jadi ejen iaitu RM30, tambahkan dengan cas COD RM80. Cas COD kita masuk dalam kos tetap sebab dia memang takkan berubah, dia based on harga kilometer. Lepas tu tambahkan dengan diskaun RM5, minyak kenderaan RM7.80 dan juga belanja am RM10. So total kos tetap kita ialah RM132.80. Untuk kos berubah iaitu kos belian kita dengan stokis RM540 tambahkan dengan kos postage iaitu RM70. So kita dapat jumlah kos berubah RM610. Untuk kos berubah seunit, jumlah kos berubah kita tadi RM610 bahagikan dengan unit jualan iaitu 30. So kita dapat RM20.33. Untuk margin caruman seunit, harga jualan seunit iaitu RM28 tolakkan dengan kos berubah seunit iaitu RM20.33. Kita dapat RM7.67. Bagi unit titik pulang modal, kos tetap kita iaitu RM132.80. Bahagikan dengan margin caruman seunit RM7.67. So kita dapat dalam 17 unit. Bagi harga titik pulang modal 17 unit tadi kita darabkan dengan RM20.33. So kita dapat dalam RM345.61. Untuk keuntungan, unit jualan kita 30 unit tolakkan dengan unit titik pulang modal 17, kita dapat darabkan dengan margin caruman seunit, kita dapat dalam RM99.71. Untuk belanjawan fleksibel,
unit kita ialah 30 unit dan belanjawan statik ialah 50 unit. Kita menganggarkan kita dapat 50 unit coklat tu, tapi sebab stok dah habis, kita dapat 30 je. So variance kita adalah memuaskan. Untuk kos berubah, iaitu kos barang niaga, belanjawan statik kita anggarkan 600 supaya kita dapat harga lebih murah. Kalau beli banyak dapat harga murah. So seunit coklat tu 12 ringgit. So belanjawan fleksibel kita ialah 12 syarat 30, kita dapat 360. Variance untuk kos barang niaga ialah negatif 240, memuaskan juga. Untuk kos penghantaran postage, kita anggarkan belanjawan statik ialah 300. Dalam seunit kita post harga post seunit RM6. So untuk belanjawan fleksibel kita dapat 180. So 180 tolak dengan 300, kita dapat variance kita 120, negatif 120. So ia sangat memuaskan. So jumlah kos berubah untuk belanjawan fleksibel ialah 540 dan belanjawan statik ialah 900. Untuk kos tetap, kos penghantaran kita anggarkan 60, yuran 30, diskaun 5, belanja am 10 dan minyak kereta juga 10. So total kos tetap ialah 115. So untuk belanjawan fleksibel, jumlah kos berubah 540 tolak dengan 115, kita dapat RM655. Untuk belanjawan statik, kos berubah 900 tolakkan dengan kos tetap 155, kita dapat 1015. Kos berubah tambahkan dengan kos tetap. So untuk variance kita, variance jumlah kos kita ialah 361 dan ianya memuaskan. Untuk unit jualan belanjawan fleksibel ialah 30, belanjawan sebenar juga 30. So jualan kita ialah 840. Untuk kos berubah, iaitu kos barang niaga, untuk belanjawan fleksibel ialah 360, belanjawan sebenar 540. Variance kita ialah negatif 180. So ia tidak memuaskan. Untuk kos penghantaran, belanjawan fleksibel 240, belanjawan sebenar 70. So variance kita 170, negatif 170, dan memuaskan. Untuk jumlah kos berubah, untuk belanjawan fleksibel, kos berubah kita ialah 600, belanjawan sebenar ialah 610. So variance untuk jumlah kos berubah ialah negatif 10. Ia tidak memuaskan. Untuk margin sumbangan belanjawan fleksibel, jualan tolakkan dengan kos berubah, jumlah kos berubah kita dapat 240. Untuk belanjawan sebenar kita dapat 230. So variance kita ialah 10 dan ia memuaskan. Untuk belanjawan untuk kos tetap, kos penghantaran untuk belanjawan fleksibel ialah 60, untuk belanjawan sebenar ialah 80. Untuk yuran, belanjawan fleksibel dan juga belanjawan sebenar ialah 30. Diskaun masing-masing RM5, belanja am juga RM10. Minyak kereta untuk belanjawan fleksibel ialah 10 dan minyak kereta untuk belanjawan sebenar ialah RM7.8. So jumlah kos tetap untuk belanjawan fleksibel ialah RM115. Untuk belanjawan sebenar RM132.80. So jumlah kos tetap ialah 17.8 dan ianya tidak memuaskan. Bagi pendapatan operasi untuk belanjawan fleksibel, so margin sumbangan tadi 240 kita tolakkan dengan jumlah kos tetap 115. So kita dapat pendapatan operasi ialah 135. Untuk belanjawan sebenar, margin sumbangan kita 230 tolakkan dengan kos tetap RM132.80, kita dapat pendapatan operasi RM97.20. So variance kita untuk pendapatan operasi ialah RM27.80 dan ianya adalah memuaskan.